Hai, Assalamualaikum semua. Hai, bertemu saya lagi Amirul dalam rancangan MRC TV. Okey guys, so for those yang belum kenal Amirul, saya Amirul adalah penjual dan pengimport kereta terpakai Recon yang berada dalam market Malaysia. Dalam masa sama kita jual kereta baru dan kita jual kereta second hand juga. Korang boleh buka Facebook saya MRC TV atau Malay Recon Car. Alright. So for those, hari ni aku nak review sebuah unit Mercedes GLC 250 Coupe. Apa yang special kereta ni? Kenapa dia panggil coupe? Kenapa bentuk dia coupe? Disebut coupe padahal bentuk SUV gabak betul besar. Hari ni aku akan rungkaikan kepada customer di luar sana, for those individu, corporate people. Daripada sedan korang nak convert ke SUV, kereta SUV mana yang compact dan selesa dan mewah yang korang patut beli? So this is jawapan dia. Tengok review aku sampai habis. Aku rungkaikan. Okay guys, alright, so ini adalah SUV idaman. Semua orang idamkan SUV Mercedes. Okay, dalam masa yang sama juga, model ni dah banyak dalam market Recon. Dah rata-rata semua orang dah start beli model GLC Coupe. Okay, apa yang specialnya? Cuma model baru dia ada sedikit lain sikit. Dia bagian lampu hadapan dengan grill, dengan lampu belakang. So model yang lama untuk 2016 punya facelift ni, ini adalah chassis C253. Alright, so the new facelift dia start daripada 2016 sampai 2019. Okay, model ni kalau dekat Mercedes Malaysia harga agak tinggi, harga dalam 450,000. Tetapi dalam market Recon harga semua dah 350,000 ke bawah. Start daripada 2019 sampailah ke bawah 2018, 2017. Alright, model coupe. Dalam masa yang sama juga untuk model ni, ini adalah kira new facelift juga. Alright, dia dah siap datang dengan diamond grill. Okay, so model baru mesti datang dengan diamond grill. Alright, yang kedua dia ada dual projector headlamp. Okay, dan dia ada LED. Dia bukan sequential. Model baru saja yang datang dengan sequential. Okey. Sebenarnya GLC ni diadaptasikan daripada Mercedes C-Class, convert kepada GLC sebuah SUV. Dalaman masih sama, cuma dia agak sedikit beza, dia tinggi sikit. Alright. Dalam masa sama juga, the new bumper ni kalau kita tengok dekat sini, so this is a facelift bumper untuk GLC 250. Kalau model GLC 43 dia punya bumper lain, korang boleh convert, tak ada masalah. Alright. Dan seterusnya kalau tengok ini, plate macam biasa. So this is UK spec. Kalau Japan spec dia datang dengan pentak. Okey. Untuk model GLC Coupe ni kalau kita tengok dekat sini, design dia memang dah lawa dengan cutting tepi. So dia dah siap juga datang dengan LED high performance. Maknanya dia ada signal lamp. Kita corner kanan, kita corner kiri, signal akan ikut. Yang berminat kereta MPV ataupun SUV yang eksklusif, so Mercedes lah jawapan dia. Dan dia siap datang dengan rim. Okey, untuk seleksi rim dia datang dengan two tone color. Kalau model GLC 43 punya rim dia lain. Alright, GLC 250 dia dah siap datang dengan 235, 55, 19. Kalau GLC 43 dia size 20 inci. So disc brake dia datang dengan 4 port. Belakang disc brake datang dengan 2 port. Tapi korang boleh modify sama ada nak upsizekan disc brake ataupun nak tukar sekali kaliper 6 port. Terpulang pada bajet individu. Rim very subjektif. Pakai original dah standard dah. Dah nampak lawa dah. Dan penting sekali yang Amirul nak tekankan adalah shape. Kalau korang tengok kat ni, shape bumper, shape hood, tengok line tulang tu yang kita nak tunjuk, tekankan pada individu. Dia punya design memang dah lawa. Alright, tak perlu nak convert dah sebenarnya. Okay, so kau tengok kat line kat tepi ni. Okay, so this is the line. Ada setengah model yang korang boleh tambah dia punya side step dekat tepi ni, yang permanent punya. Dan ada setengah model dia tak boleh masuk yang automatic buka pintu. Dia bukan macam Range Rover. So ini terpulang pada bajet individu. Tapi bagi Amirul memang kena ada side step tu, baru lawa lah, sebab tempat pemijak kat itu. Dan siap datang dengan apa ni, smart entry system. Okay, so inilah membuatkan ramai customer perlu berfikir, sedan, SUV, mana SUV yang terbaik. So this is jawapan dia. Stay tune guys. Guys, okay, untuk GLC 250, for those yang nak cari SUV, purpose kita nak beli SUV first is
big compartment untuk bahagian belakang daripada sedan kepada SUV. Nak beli MPV macam membazir, terlalu besar. So SUV is the best car, Mercedes GLC 250. Okay, kalau kita tengok kat shape yang ni, orang suka yang ni. Model ni dia ada dua, satu coupe, nampak shape bumbung dia, dan another one is SUV biasa. Dia tinggi sikit bumbung, design lampu dia lain. So coupe ni lah orang gila sangat, orang suka sangat shape coupe ni. Walaupun sebenarnya coupe patutnya 2 pintu, tapi ni 4 pintu lah. That's why dia panggil coupe shape. Yang kedua, dia ada power boot. So bila ada power boot, ada setengah model dia datang dengan sensor kaki. Yang ni dia tak datang. Alright, so dia datang dengan power boot. Okay, so this is the button. Kalau kita tengok dekat-dekat, inilah yang kita nak, kompartmen besar ni. Okay, so kompartmen ni lah kita suka, sebabnya SUV kalau kita nak travel apa-apa, as long as boleh masuk bag golf, boleh masuk legacy bag, 2 bag besar, 1 bag kecil untuk anak-anak pun dah okey. Alright, so this is compartment tire spare. Everything, the kit semua dalam ni. Untuk pengetahuan korang, Mercedes tak provide tire spare. Okey, dalam masa sama kita provide kits. Tool kits ni macam-macam ada. Ada pump, ada liquid, so korang boleh jimat space dekat situ. So this is power boot. Alright, yang Amirul, biasalah kita memang nak saja model ni kena pasang exhaust, sebab dia dah ada 2 exhaust, 2 sistem exhaust. Alright, so this is diffuser. Kalau korang tukar diffuser yang aftermarket, yang lagi lawa, ada lagi shape lagi dekat belah bawah tu, tak ada masalah. Korang boleh masuk yang 43 punya GSC punya diffuser belakang, pun dah okey dah. So ni lampu LED. Alright, lampu baru dia macam Backfire, dia ada petak sikit. Okey, adakah ini kereta impian korang? Stay tune guys. Guys, so now kita dalam sebuah unit GLC 250 Coupe. Okay, so kita tengah nak merasai, nak menjiwai driving experience untuk kereta ni. Sedap ke bawa model Coupe, sedap ke bawa model SUV Mercedes? Macam sama je dengan C-Class kan? Betul. Memang dia seakan sama untuk bahagian interior dalaman, right? Tiada perubahan yang ketara untuk model 2016 hingga 2019 ni. Okey. Kita tengok dekat konsol, kita tengok ruang aircon dia, everything, compartment, button, digital aircon semua almost same. Dia punya finishing untuk bahagian wooding dia pun sama. Dia punya cup holder pun sama, material untuk finishing untuk bahagian dashboard dia pun sama. Steering dia pun sama. Kalau AMG dia ada lekuk sikit dekat bahagian bawah. So everything semua ada kat sini. Auto cruise, semua sistem ada kat sini lah. Tapi ni UK spec, dia tak ada steering assist, dia tak ada driving lane departure assist, dia tak ada. Dia gilek, dia ada auto cruise ada. Okay, so untuk model GLC 250 ni, yang boleh Amirul nak bercerita kali ni lebih pada bawa sebuah unit SUV. Alright, SUV yang di-compact. Kalau kita tahu SUV dulu kan besar-besar, gabar-gabar kan, benda-benda lama kan, kereta mayat kan. So now dia buat satu design yang baru lah, macam coupe. Coupe ni kita nampak shape dekat bahagian seat belakang dia rendah sikit. So ada setengah customer dia lebih prefer outlook exterior dia, ada setengah customer dia prefer interior dia. Ada setengah customer dia nak beli SUV ni sebab besar, senang, langgar-langgar orang, sondol-sondol orang. Ada setengah customer impian dia memang nak SUV, dan dia memang suka nak SUV sebab dia tinggi, alright, badan dia besar, dia nak SUV, dia akan ambil GLC 250 ni. Okey, cuma model kali ni yang Amirul nak review sebuah unit Mercedes yang orang kata dah ramai dah pembeli start beli. Sebabnya kalau kita tengok rata-rata dalam pasaran market recon pada model 2018 semuanya harga dah dalam 320,000. Okey, that's why ramai dah beli kereta ni dengan compare dengan harga yang baru 450,000, agak tak reasonable. Baik dia beli recon. Okey, yang sekarang Amirul dah perasan untuk agensi Mercedes ataupun silap pula, agensi insurans, untuk agensi KOE, Kuko, mana yang ada buat recruitment, memang dia dah hire untuk staff dia beli recon. Kalau kau tengok semua sekarang pun dah beli recon, orang tak beli kereta baru sebab kereta baru semua harga terlalu tinggi. Walaupun dia ada rebate 6 or 8%, tapi dia dah propose kat recon. Nampak? Tunjuk dekat orang-orang Petronas yang kerja Petronas, nampak kita kat KCC ni. Okey, kita belanja sikit view KCC. Tengok daripada atas ad tu gunanya ada panoramik ad. Alamak, ada panoramik. Mana dah dapat? Tapi memang minta maaf lah, siang-siang tak elok lah, panas terik, bye. Okey. So ini memang baik punya kereta, alright.
pada leader-leader agensi insurans ke everything. So kalau aku suggest kat korang, kalau korang nak beli go for recon, memang aku boleh suggest SUV. The best is GLC 250 4MATIC. Okay, kalau korang ada rezeki lebih, korang memang income steady, beli yang model baru, tak ada masalah dengan Mercedes Malaysia. 450,000 kalau korang boleh bayar bulan-bulan, tak ada hal. Cuma aku propose model recon ni sebab dia jimat. Okay, dengan harga tu korang boleh dapat recon. Warranty pun masih sama 3 ke 5 tahun. Dalam masa sama, maintenance korang boleh servis mana-mana workshop dekat luar, tak ada masalah. So itu yang special dengan kereta recon ni. Okay, kalau korang go for kereta baru, wajiblah kena masuk Mercedes Malaysia punya service center. Right. So dalam masa sama juga, kalau nak bercerita tentang dia punya feeling SUV, ada tu model lain. Contoh macam model Lexus RX NX ataupun model Porsche Cayenne. Aku suka Mercedes sebab bukan aku pakai Mercedes, aku bukan bias, tapi sebab dia punya rasa soundproof tu, dia punya compact dia tu, dia punya rasa feeling dia tu, bawa dia tu best. Conti babe. Once a Conti, you cannot change to other car. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia ada pelbagai mode. Dia ada comfort, dia ada eco mode, dia ada sport plus, okay, sport plus, dan dia ada individual, kita boleh setting sendiri. Alright, dalam masa sama juga, model GLC ni, kalau kita tengok, dia menjadi perhatian ramai disebabkan dengan dia punya features. Okay, dengan sistem baru ni, dia kalau model Japan spec dia ada P-Crash. Kalau model UK spec dia tak ada Distronic Plus tu. Japan saja ada Distronic Plus. That's why Amiro suggest Japan spec. Yang kedua, kalau kita tengok dekat sini, dia punya driving experience. Kita nak bercerita tentang handling, cornering. Aku pernah bawa Range Rover, aku pernah bawa Porsche. Alright, bila kita driving untuk jalan town use, okey lah, sebab kita driving dalam mood bawah 100 km/h. Kalau kita driving highway, kita nak rasa dia punya feeling itu memang agak, orang kata agak sukar sikit, sebab dia punya apa ni, dia punya keadaan suspension dengan dia punya handling tu agak kurang sikit. Tapi Mercedes sedap. Okay, ada setengah model dia datang dengan hydraulic pneumatic suspension. Ada setengah model dia datang dengan exhaust. Aku suka model datang dengan exhaust. Aku suka datang dengan hydraulic sebab keras sikit, sedap sikit nak corner laju kan. Pada model yang ada datang dengan hydraulic tu, dia comfort, sesuai bawa. Nak bawa bos-bos, driver nak pakai kereta ni best. Bos-bos nak rasa feeling duduk macam mewah dekat belakang, boleh beli GLC 250. Okay, tapi carilah yang pneumatic suspension. Kalau nak individu yang family yang daripada sedan nak beli kereta SUV, nak rasa driving tu sedap, laju, cornering sedap, beli yang suspension punya lah, yang dia pakai absorber dengan spring lah. So much better. Okay, so now kita tengah jalan-jalan, kita test bawa. Okay, untuk pengetahuan korang, okay, model ni aku dah bercerita tentang harga. Untuk warranty, kita ada provide warranty 3 ke 5 tahun. Alright, dalam masa warranty ni juga dia cover semua part engine, gearbox, ECU, steering rack, braking system tu lebih kepada dengan 4MATIC lebih kepada full plan, upgrade daripada basic plan kepada full plan, tak ada masalah. Model ni juga kalau korang nak tahu servis dia macam mana, senang. Okay, untuk servis bagi Amiro boleh review adalah agak okay compare tu kalau kita masuk service center. Untuk minor service dalam 500 something. Untuk major service dalam tukar minyak gearbox setiap 40k 1000 lebih kurang lah, dalam plus minus dengan minyak hitam dalam 1000 lebih, 1200, 1300. Okey, untuk brake pad ori AMG dalam 600. Kalau nak beli aftermarket 300 lebih pun ada. Nampak korang ada perbezaan dekat situ. Kalau pergi dengan Mercedes Service Center, minta maaf cakaplah, tentulah kena follow, kalau tidak buat warranty kan. Okey, dalam masa yang sama juga, kalau daripada segi dia punya part-part yang rosak, Mercedes dah upgrade. Mercedes dah banyak afkat. Dia ada part yang aftermarket, dia ada part yang kalau kita tengok dekat sini, dia ada part original, dia ada part recon punya part juga. So kita boleh tengok dekat situ perbezaan-perbezaan yang ada pada kereta recon ni. Itu yang Amirul boleh suggest pada korang semua. Selain daripada tu, untuk daripada segi part-part yang major, gen gearbox, so far Alhamdulillah customer tak pernah komplain. Kalau kita tengok review dalam Google ataupun dalam Facebook punya group, tak ada masalah. Dengan 2.0 turbo, dengan 211 horsepower, dengan 9 G-tronic punya sistem gearbox, power, minyak jimat. Dalam masa yang sama juga, dia boleh buat letup-letup. Aku buat nanti kejap lagi letup-letup Okey, tapi kena tukar piping exhaust lah. Okey, dalam seterusnya juga, dia punya 0 ke 100 km per hour lebih kurang, 0 ke 100 lebih kurang dalam 7.9 second. Agak okey, sedap untuk model ni. Okey,
Kalau korang tengok juga kat sini, ada setengah yang Amirul suggest pada customer tukar yang macam model baru punya GLA 45S ke A45S punya model baru konsol. Dia ada warna. So original colour ni, ni tambah ni ni orang daripada UK ni cerdik sikit kan. Anak dia main-main dia ikut colour body biru. Most of model yang masuk adalah black interior, tapi kalau special ni dia ada red dengan black interior seat ni, okey, dengan finishing tepi warna merah. Dia nampak more sporty dengan eksklusif, okey. Dalam masa sama juga full spec ni dia ada Burmester sound system, okey. Kita cerita sikit pasal sound system, okey. Burmester sound system dia dah memang ada original speaker kat tepi ni. Dengan original speaker belakang, dia punya sounds loud, and then kita boleh modify dia punya bass, okey, kita boleh tukar. Lepas tu yang kedua, dia dah memang ada original bass. Kalau model yang tak ada Burmester sound system, dia tak ada bass, korang kena tukar speaker, korang kena tambah konsol speaker tengah. Okey, dalam masa sama korang kena tambah power amp, baru korang ada bass. Okey. Yang seterusnya kalau kita nak cerita, mungkin daripada segi dia punya sistem dekat DVD player ni, kalau korang beli UK spec, korang boleh main-main dekat sini. So this is console dia, nampak? Main radio. Kalau UK spec, radio dah memang dah ada, dia dah connected each other. Okey. Kalau korang beli Japan spec, korang kena upgrade lah benda ni semua. Benda ni semua korang kena upgrade. Okay. So now kita nak masuk ke highway. Kita nak test sikit lah driving experience highway. What the feel, man. Apa bezanya orang kata Mercedes ni kan. Apa sedap ni kan. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita dah masuk Sport Plus, nampak? Kita dah masuk ke Sport Plus. Alright. Okay. So kita nak bawa ke highway, kita nak rasa dia punya feeling dia. Okay. Kalau korang nak tahu juga, korang boleh convert benda ni kepada Android player, lagi besar, lagi boleh main YouTube. Original part ni semua dia akan ada juga, tak ada masalah, walaupun korang convert ke Android player. So jangan pening-pening. Okay. So kita tengok, kita corner kat sini kan. Bila masuk Sport Plus, nampak tak? Dia punya torque tu ada. Tekan brake, tekan minyak. Nampak? Okay, kita try Kita tengok meter kat sini. Okay. So kalau nak driving as a sporty pun boleh, nak driving as a comfort town use pun boleh, nak as a highway pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ini tak ada automatic, so dia sedap sikit suspension dia rasa keras sikit kan. Aku suka. Aku tak suka yang ada automatic. Dia tak sedap. Okay. So now kita dah rasa sendiri dia punya respon pantas dia. Lepas tu kita rasa sendiri dia punya pergi dia macam mana. Alright. Ada Mercedes cocok kat belakang lah pula kan. Aduh, pantang betul kalau Mercedes ni kan. Selalu Mercedes dia rival dengan BMW. BMW dia ada keluar model macam ni, coupe. Dia ada X1, dia ada X2, dia ada X3, dia ada S4. Itu memang agak-agak mahal lah. Mampu beli, jangan pening-pening. Tak mampu, bukanlah kata Recon murah, mahal juga. Cuma Recon jimat. Itulah konsep Recon. Okay, kita nak test bawa feeling. Alright. So lagi satu, dia punya, bagi aku kompartmen yang ada dekat tengah ni sudah memadai, cukup. Okay, dia ada USB port boleh charging, dia ada cup holder 2 dekat sini. Okay, dia ada cigarette charging kat sini. Alright, dalam masa sama juga everything kompartmen semua tersusun. Maknanya dekat belah kanan untuk bahagian lampu, parking handbrake, gear masih dekat tangan. Alright. For those nak tahu kalau kenapa gear tak ada dekat tengah, untuk dekat tengah high performance punya kereta, A45, CLA 45, GLA 45, GLC 43, gear dekat tengah. Okay. So dalam masa sama juga kalau tengok dekat sini, dia punya cilok-cilok driving experience memang okay, steady. Maknanya cilok-cilok punya driving experience memang best. Sebabnya kalau kita tengok dekat sini, dia punya feeling dengan dia punya handling okay. Kalau setengah model SUV kan kita corner sikit kan, oi membuai pergi. Ni tak ada, ni sedap, dia comfort, dia fix je. Okay. Kalau nak lagi sedap, tukar yang suspension, masuk yang Bilston. Bilston apa benda nama suspension Bilston lah. Bilston. Alright. Lepas tu kalau tengok cerita kat sini, kalau kita nak bercerita tentang dia punya part base dia punya G-Force dia punya Nigetronic, dia ada 9 speed, memang sangat okey. Dalam masa yang sama juga kalau korang driving kereta GLC ni, dia ada pedal shift dekat sini, korang boleh asa ala-ala sporty sikit, gitu. Nak berlumba dengan kawan 1, 2, 3, konon. Padahal tak pergi pun kereta mak-mak ayah-ayah ni kita. Tapi memang super best lah. Okay. So stay tune guys. Okay guys, so kalau kita nak bercerita tentang siapa yang mampu pakai untuk model GLC 250 ni, kita nak bercerita sejarah pernah membuatkan ia terbukti betul. Perniaga pasar malam pun boleh pakai Mercedes GLC 250. Betul, tak tipu.
Percayalah cakap teman. Sebab apa? Dia pandai jaga akaun dia, dia jaga transaction dia, dia jaga duit kredit masuk, dia buat income tax dan dia ada down payment lebih dalam 100,000 lebih. Okey. So, boleh pakai JSC 250. Siapa cakap tak boleh? Okey. Untuk orang yang makan gaji, okey, aku cerita sedikit lah. So, ini sekadar perkongsian dalam YouTube. Kalau yang salah ke, maafkan aku. Kalau bank officer tengok ke kan, bye-bye lah. Model JSC 250, kalau korang beli rekod, interest serendah 2.1%. Okey, alright. Korang boleh dapat 2.0 lebih persen. Tapi variable rate. Okey. Dalam masa sama juga, untuk orang yang makan gaji, beli kereta JSC 250, gaji bermula, gaji basic ataupun gaji bersih mestilah minimum 7,000 ke atas. Sebab bulanan dia dah almost 3,000 lebih. Alright, minimum Alright, kalau orang yang berniaga, kalau gaji dah 10,000 tak ada hal lah, gaji 12,000 tak ada hal lah. For those yang insurans, insurans line, Kowe, mana yang commission base ni, 6 bulan korang kena maintain 8,000 ke atas ataupun 9,000 ke atas baru kau boleh pakai JSC ni. Kadang-kadang perkiraan bank dia lain sikit. Setengah bank dia kira dia ambil 50%, setengah bank dia ambil 90%, setengah bank dia ambil 80% daripada purata tu. Aku ada bank yang boleh ambil 100% purata tu. Janji buat EPF ataupun buat income tax within antara dua tu. Tapi ada saving sikit, ada down payment sikit, cantik. Down payment at least 10% dalam 30,000, terbaik dah. Alright, dah boleh pakai kereta impian ni dah. Alright. Yang seterusnya, siapa yang nak beli JSC 250 yang berniaga? Okey, ramai orang berniaga nak beli kereta JSC 250 sebabnya kalau kita tengok dekat sini, peniaga-peniaga yang beli kereta JSC 250 ni kebanyakan peniaga restoran, peniaga kedai gadget ke, peniaga-peniaga yang bisnes online kosmetik ke. Diorang boleh beli, tak ada masalah. Alright, syarat yang pertama, SSM mestilah minimum 2 tahun. Yang kedua, selalu yang beli Mercedes ni mestilah register tanaman company, Senyum Berhad ke, boleh. Enterprise pun boleh. Minimum 2 tahun. Yang seterusnya, bank statement, korang kena jaga cash flow bank statement tu, iaitu duit pengeluaran, duit masuk dan keluar lah dengan baki yang sedia ada. Baki tak kisah. Okey, duit keluar masuk mestilah minimum 100k ke atas. Okey. Sebab bank akan ambil 10% daripada duit keluar masuk tu. Kalau duit keluar masuk 10,000, 100,000, 10,000 lah bank akan kira kita punya income 10%. Okey. Kalau 30,000, 40,000, kita rasa steady boleh bayar. Tapi bank ambil 10%, baru berapa? 3,000, 4,000. Nampak kita lawan dengan ini C63 Convert ni kan. Okey. So kalau kita tengok kat situ pula, lawa kalau dia add kan. Okey. Yang itu bank punya kiraan dia ambil. Okey, baki kalau boleh dia grow tak apa. Baki contohlah start dengan 20,000, bulan kedua start dengan 40,000, bulan ketiga start dengan 60,000 sampailah ke 1,000 baki, tak ada masalah. Baki is ada dia punya kiraan bank. Bank nak tengok kita punya saving dekat mana. Yang kedua, kita punya cash flow cantik. Yang seterusnya yang paling terakhir, kalau ada declare income tax lagi mantap, Pak Abu, senang. Bank tak nak congak-congak, kira-kira tambah congak, tambah tolak terbalik. Nak recommend kan, ada income tax senang. Kita pakai income tax 2 tahun punya perkiraan kita punya income. Lepas tu kalau ada potongan EPF lagi mantap. Business owner wajib start buat sekarang, buat payslip, buat masuk gaji daripada akaun company ke akaun personal dan buat potongan EPF sikit sebanyak, tak apa, tak ada masalah. Barulah kira layak untuk beli kereta. Alright. So sekian saja review daripada Azmirul Ayoy untuk MRCO sekali ni. Alright, ramai panggil Ayoy, ramai panggil Amirul, terpulang mana-mana. Alright. So guys, kalau ada benda yang korang nak tanya, ada permintaan yang korang nak, ada kereta yang korang nak Amirul buat review, ada nak tanya pasal kereta, nak beli kereta ni, menarik pula kereta ni, tiba-tiba jatuh hati pula, tiba-tiba Miro nak test loan please. Okay, boleh klik link WhatsApp dekat bawah. Alright, dan forward video ni kepada rakan-rakan yang baru nak start bisnes, nak mencari kereta impian. Alright. Okay guys, this is barang baik. Stay tune, dapatkan segera, sementara stok masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.